Firdaus, teruskan. Terima kasih Azamuddin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebentar tadi berlangsung sidang media harian COVID-19 di Kuching oleh Timbalan Ketua Menteri merangkap pemangku pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Datuk Seri Datuk Amar Dr. James Jebut Masing. Beliau memaklumkan bahawa Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat di daerah Kuching yang dijadualkan berakhir hari ini dilanjutkan sehingga 27 November ini. Sekiranya dalam tempoh lanjutan PKPB, tiada lagi keperluan penguatkuasaan PKPB, ia boleh dipendekkan pada bila-bila masa. Kita ke berita seterusnya. Sambutan Bulan Keluarga Kebangsaan tahun 2020 yang bertemakan Kita Jaga Kita Jaga Keluarga diharap dapat mempertingkatkan kesedaran dan amalan ahli masyarakat dalam menjaga kesejahteraan keluarga. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, ini penting terutamanya ketika negara mengharungi pandemik COVID-19. Beliau berkata demikian pada ucapan berasmian ringkasnya di laman Facebook rasmi Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN Sarawak bersempena sambutan Bulan Keluarga Kebangsaan tahun 2020. Menurut Datuk Seri Fatimah lagi, pengisytiharan bulan November sebagai Bulan Keluarga Kebangsaan menunjukkan pentingnya institusi keluarga sebagai asas pembinaan sebuah negara yang sejahtera. Dalam pada itu, aktiviti-aktiviti sambutan Bulan Keluarga Kebangsaan tahun ini dilaksana dengan mematuhi prosedur operasi standard. LPPKN menganjurkan pelbagai webinar dan forum dalam talian yang dikenalikan oleh pakar-pakar kaunseling dengan tajuk-tajuk yang menarik, memfokuskan kepada pembangunan serta kesejahteraan institusi keluarga. Pekan Berkenu kini bertambah meriah dengan lampu warna-warni dan pasar malam yang kini beroperasi setiap malam diakini meningkatkan sosioekonomi dan ekopelancongan penduduk Berkenu. Menteri Muda, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Rozi Yunus berkata, projek pemasangan lampu warna-warni di Pekan Berkenu adalah bagi memeriahkan suasana keindahan malam Pekan Berkenu. Datuk Rozi Yunus mendedahkan kos projek tersebut yang menelan kos RM98,000 ini bagi menyokong usaha penduduk khususnya peniaga kecil untuk menambah pendapatan sekaligus menarik lebih ramai pelancong domestik berkunjung ke Berkenu. Katanya projek serupa akan dilaksana secara berperingkat di Pekan Sepupuk dan Pekan Batunia. InsyaAllah lepas ini akan dilakukan projek serupa di kawasan kita di Sepupuk dan juga di Batunia. Ini adalah pekan-pekan utama di N71 Berkenu ataupun di daerah Subis kita di sini. So kita harap dengan adanya pengindahan begini, ianya akan menjadi tarikan kepada pelancong-pelancong kita termasuk pelancong dalam negeri. Beliau memberitahu pemberita selepas majlis penyerahan projek pengindahan Pekan Berkenu di Pekan Berkenu Miri. Datuk Rozi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Berkenu menambah penambahbaikan akan diteruskan bagi mengindahkan lagi Pekan Berkenu khususnya menjelang musim perayaan. Ia sekaligus mendukung usaha menjadikan Miri sebagai pusat peranginan dan pelancongan menarik di Sarawak. Sarawak yang berjiran dengan Kalimantan, Indonesia dengan sempadan yang memisahkan kedua-duanya dianggarkan sepanjang lebih 1,600 km. Sudah tentu ia satu tugas mencabar buat pasukan keselamatan dan pihak penguatkuasa untuk mengawal keselamatan di kawasan berkenaan. Namun keadaan keselamatan adalah terkawal apabila banyak cubaan aktiviti penyeludupan dan usaha menceroboh ke negeri ini berjaya dipatahkan. Tahun ini sahaja lebih 200 pendatang asing tanpa izin parti berjaya dihalang dari memasuki negeri ini secara haram melalui lorong-lorong tikus sekalipun melalui laluan gajah. Jumlah ini tidak termasuk individu yang ditahan atas berbagai aktiviti jenayah rentas sempadan. Panglima Brigade Ketiga Infanteri Malaysia, Brigadier Jeneral Dato' Azhar Ahmad berkata kira-kira 20 lorong tikus dan 10 laluan gajah telah dikenal pasti di sepanjang sempadan dari Teluk Melano hingga Nangga Badau di Lubuk Antu. Orang kata jangan terkejutlah. Biarkannya di ICQS itu sendiri. Ya. Terpedu, Serikin, Biawak,
Lubuk Hantu, itu semua adalah tempat-tempat CQS yang walaupun ditutup buat sementara waktu ni, mereka menggunakan laluan-laluan tikus yang lain. Kebanyakannya laluan-laluan tikus ni tidak berjauhan daripada ICQS. Biasa jalan-jalan ni memang diorang dah kena pasti yang jalan mudah untuk masuk ke kawasan negeri negeri Sarawak ni. Dan kita punya modus operandi, kita buat pengitipan dan juga kita akan buat sekat. Kru RTM telah berjaya meninjau satu lokasi atau kawasan di Lubuk Hantu yang bersebelahan dengan sempadan Kalimantan dikenali sebagai Pondok Jon. Laluan ini hanya beberapa kilometer dari Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan Lubuk Hantu. Kurang 500 meter dari Pondok Jon adalah kawasan negara tetangga Kalimantan. Seminggu yang lalu, lokasi tersebut satu cubaan menyeludup keluar pelbagai barangan yang dibawa menggunakan 2 buah kenderaan pacuan 4 roda berjaya digagalkan Angkatan Tentera Malaysia. Antara barangan tersebut termasuklah kayu gaharu, tonggas memasak, telur dan minuman keras dengan nilai rampasan keseluruhan hampir RM493,000. Tugas anggota keselamatan lebih mencabar ketika negara berdepan ancaman COVID-19. Sebaik saja operasi benteng dilancarkan, kekuatan anggota yang bertugas di sempadan telah ditingkatkan. Hakikatnya, keselamatan di sempadan bukan sahaja tanggungjawab pasukan keselamatan dan pihak berkuasa sepenuhnya, namun melibatkan kerjasama masyarakat akar umbi. Program Ju Berambih RTM Mukah menjadi platform bagi mengetengahkan sektor pelancongan dan kebudayaan selain menjadi pengubat rindu buat pendengar dan penonton yang menantikan rancangan terbitan Radio Televisyen Malaysia RTM Sarawak. Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Abdul Muhammad Hadi Muhammad Yusof berkata, program terbitan RTM ke lokasi ini sememangnya dinantikan oleh semua pendengar dan penonton di samping ia merupakan satu pendekatan yang dipraktikkan dalam norma baru ketika berhadapan dengan pandemik COVID-19 masa kini. Jelas Abdul Hadi, dengan situasi negara berdepan pandemik COVID-19 ini, RTM mengadakan program dengan tidak dihadiri penonton meskipun Mukah berstatus hijau. Langkah ini diambil sebagai inisiatif dengan hanya menyediakan rakaman sahaja di lokasi dan akan disiarkan di radio dan media sosial RTM Sarawak. Ini adalah merupakan satu pendekatan baru yang kita lakukan bagi memberikan ruang kepada penonton dan juga pendengar-pendengar RTM Sarawak, kerana kita mendapat maklum balas bahawa mereka memerlukan program-program seumpama ini. Beliau berkata demikian semasa menyaksikan rakaman Juh Bermukun yang diadakan di Lamindana, Kampung Telian Mukah. Sementara itu, bagi residen bahagian Mukah, Hamdiah Bakir berkata, program sebegini memberi maklumat kepada masyarakat serta satu rancangan yang boleh mengetengahkan daerah Mukah. Kerajaan perlu menyediakan prosedur operasi standard SOP yang lebih mudah bagi guru-guru dari Semenanjung yang bertugas di zon hijau di Sarawak balik ke kampung masing-masing apabila cuti sekolah bermula 20 Disember depan. Presiden Kesatuan Guru Bumi Putera Sarawak, Ahmad Mali berkata, ini bagi mengurangkan pelbagai proses yang perlu dilalui sebelum mereka dibenarkan pulang ke destinasi masing-masing. Bagi Kesatuan Guru Bumi Putera Sarawak adalah memadai bagi guru-guru dari bandar dan pedalaman Sarawak menggunakan surat perakuan ketua jabatan mereka, sama ada pengetua atau guru besar ataupun guru-guru penolong kanan, untuk mengesahkan pergerakan mereka balik ke kampung halaman masing-masing. Ahmad Mali yang juga pengerusi Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX Sarawak berkata demikian ketika dihubungi RTM. Beliau bagaimanapun berkata, sekiranya tempoh cuti sekolah tamat, warga guru serta ahli keluarga mereka perlu mendapatkan permit perjalanan daripada pihak polis terlebih dahulu sebelum kembali ke stesen masing-masing di Sarawak. Sebelum ini, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan pengecualian rentas negeri bagi guru-guru Semenanjung yang bertugas di Sarawak dan Sabah dengan kebenaran pihak polis di Raja Malaysia. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Azamuddin di Angkasa Peri. Silakan.